Harus. Kalau siapa pernah pegang, Allah. Kejar, terlepas. Ni bau king crab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King Cobra channel ular anda. Okey, subscribers dan viewers, pada malam ni saya dengan Harith berada di kawasan hutan paya bakau. Tengok di sekeliling ni adalah hutan paya bakau, yang mana kawasan ni kita target untuk mencari spesies ular air. Ular air ataupun ular kapak paya bakau. Sekarang ni 11.50 malam. Jadi kita baru start. Mungkin malam ni kita akan habis sampai pagi lah. Jadi subscribers mungkin tertanya-tanya lah sebab apa kita nak cari ular bawa saut dia tau. Ini adalah senjata rahasia. Agak masuk. Ini adalah senjata rahasia guys. Yang ini sebenarnya sambil-sambil kita herping malam cari ular, sambil-sambil kita mencari rezeki. Jadi malam ni ular yang kita cari iaitu dog face water snake. Ataupun kita kenal dia ular, nama dia pelik kalau dipanggil dalam bahasa Melayu kita panggil ular air muka anjing. Ular air muka anjing. Jadi pelik sikit lah. Okey, jadi subscribers malam ni berdua je lah. Aku dengan Harith. Lepas tu kameraman Farid lah. Okey, jom kita teruskan misi kita pada malam ni. Let's go. Aku nak tunjuk ikan buntal kepada subscribers. Ikan buntal ni lawa warna dia. Dan warna dia bila dalam air dia jadi cerah. Ikan buntal paya bakau ni susah nak jumpa yang besar. Saiz segini warna hijau ni. Hijau dengan bintik-bintik hitam. Ada juga yang bintik-bintik hitam. Ikan buntal ni dia boleh kembangkan dia punya badan dia. Ketan nipah Riz. Mana. Rezeki depan mata Riz. Nak buat macam mana? Cocok ketan nipah guys. Rezeki ya. Ketam nipah ataupun panggilan di Sabah Dia panggil apa? Kaluk. Ketan kaluk Tengok dia kepit besi, tak nak lepas. Yang ni balik lagi, aku kameraman dengan Harith buat Maggi. Memang padu lah. Sekejap lagi kita sambung cerita balik pasal ikan buntal. Mari. Tak ada ni. Nampak ketan nipah. Seekor baru tak sampai 5 minit lagi jalan. Ya kan? Ni. Kita balik pada ikan buntal ni. Ikan buntal ni, tengok warna dia unik sebenarnya ikan buntal ni. Lepas tu gigi dia memang tajam ikan buntal ni. Lepas tu kalau di negara kita je orang tak makan ikan buntal. Kalau di Jepun pandai dia orang proses untuk jadikan ikan buntal ni sebagai makanan dia. Tapi di Jepun bukan setakat ikan buntal. Ikan batu yang stonefish yang beracun tu pun jadi makanan. Dia pandai. Dia kaji lah. Kalau subscribers nak tahu pengalaman saya menyelam ikan buntal dekat laut ni lagi besar. Besar lagi daripada batang kayu ni, batang pokok ni. Yang pernah saya tengok. Buntal duri lah. Yang pernah saya tengok. Buntal kotak pun ada yang buntal kotak. Biasa yang kotak tu lah yang duri besar-besar tu. Lepas tu ada orang cerita buntal ni kalau yang jenis duri yang besar-besar tu dia tak ada racun. Yang jenis yang duri kecil-kecil gini ni ada racun. Yang ni beracun. Cerita orang lah, enggak tahu lah betul ke enggak. Jadi mana-mana yang tahu fakta pasal buntal ni beracun atau enggak boleh komen. Kongsi dekat komen. Nanti biar orang lain dapat tahu. Saya pun tak tinggi ilmu pasal ikan buntal ni. Okey, jom kita riliskan dia. Warna dia tu tengok bila malam. Lawa. Hijau-hijau. Cute sebenarnya ikan buntal ni. Tapi awas. Kalau ada ikan buntal di sungai, jangan mandi telanjang. Nanti kena sunat 2 kali. Pernah terjadi. Ada lagi ketam. Ada lagi ketam. Rezeki kita malam ni. Tak payah aku saut je. Rezeki malam ni. Dia macam minta-minta. Lagi. Dapat. Dah. Tepi dia. Mana Re? Tak ada. Masuk tanah dah Re. Tak ada. Tak apa. Dia sebenarnya kena tombak juga. Jom kita fokus kepada
pencarian ular kita. Kita start hilang fokus sudah ni. Kita start hilang fokus ni bila main air ni. Pokok bakau ni salah satu pokok yang gunakan buat arang. Kayu dia memang tahan lama lah. Arang dia memang berkualiti. Lepas tu, biasanya siapa-siapa yang suka buat aktiviti dekat pokok bakau, hati-hati dengan satu spesies ular. Body dia pendek saja. Kepala dia 3 segi. Warna dia hitam ataupun coklat. Yang tu spesies ular kapak bakau. Ataupun nama English dia Shore Pit Viper. Yang tu bahaya. Yang ni Cikgu Pik panggil apa ni? Siput. Siput lah. Kalau kami udah tahu lah tempat lain. Tapi kalau yang mana-mana yang berbangsa Brunei itu biasanya panggil tekuyung. 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 Awak rasa, Ray, siput ni boleh makan ke tak? Iya, kami makan. Awak makan? Petua yang saya belajar lah. Kalau kita nak makan siput, kena makan yang ada dia punya. Iyalah, dia punya penutup tu. Dia punya penutup dia. Tapi tidak pastilah kalau saya salah. Tapi sebab ni benda-benda begini ni, masa zaman budak-budak lagi lah tengok. Tidak tahu dia kah bukan kah, tapi yang pasti dibakau. Tapi bakau. Tapi betul, Arif. Rasanya dia lah. Kalau awak cakap boleh makan, saya percaya. Sebab dia ada ni, selaput dia. Ada selaput? Ni ada selaput dia. Ni selaput belakang dia ni ada. Sebab tu orang tak makan siput babi. Siput babi ni dia rasa dia macam babi. Nama pun siput babi. Nama tu babi dah haram. Tapi sebenarnya siput babi ni dia tak ada selaput dia di belakang. Jadi mana-mana siput yang tak ada selaput di belakang, kita tak boleh makan. Dia bahaya dan beracun. Kena ingat tu lah. Kena hati-hatilah. Okey, jom. Kita kena bagi tugas ni Cikgu Pik. Kenapa? Seorang tengok pokok, seorang tengok di air. Boleh. Sebab kita target 2 spesies ni. Dan 2 spesies ni berada di kawasan yang berlainan. Di air dan di pokok. Mungkin ada yang tak kenal ikan sumpit ya. Sumpit. Ya. Aku tangkap Sesumpit. Yang lain masuk. Aku tangkap yang lain masuk. Ni ikan apa ni? Lah, ikan belacak. Uish, hari tangkap. Gitu deh. Kita try. Laju try. Ya. Memang champion. Dahsyat. Memang champion ni. Tengok geng, kita dapat 2 ekor ikan Yang ni kita panggil ikan belacak. Tembakul lah. Tembakau pun sama juga. Tembakul pun sama juga. Jadi ikan ni dia hidup dalam lubang lah. Di kawasan Paya Bakau ni dia hidup dalam lubang. Hebat dia. Kita tengok dia melompat-lompat atas air. Macam Naruto. Di atas air, bos. Itu. Kalau tak percaya, kita try lepas. Boleh? Okey, sebelum tu kita nak tunjuk ikan belacak ni. Kalau nak tangkap sehari memang susah. Susah. Tadi kebetulan dia lompat-lompat masuk dalam ni. Sebenarnya kita dah nampak pun ikan ni. Tak nampak pun ikan ni. Tiba-tiba masuk. Satu lagi keunikan ikan ni, kalau tengok mata dia. Mata di atas. Mata di atas. Macam mata katak. Tak tahulah sebab apa dia dikategorikan sebagai ikan. Dia ni macam katak. Tapi mungkin ada persamaan daripada segi lain-lain lah berdasarkan kajian lah. Sedangkan dia ni banyak menghabiskan masa atas darat. Atas lumpur, betul? Atas lumpur. Dia yang ni tahan lah. Jadi yang ni dah berapa? Jadi kita rendam sikit. Okey. Takut mati. Okey. Kita tengok kelebihan ikan belacak. Saya tengah lepas Tengok laju tak laju dia lagi. Menyelam pula. Biasa pun. Kali ni menyelam. Hilang. Ikan ni sebenarnya dia ada kelebihan. Lain daripada ikan lain. Cara dia memburu makanan lah. Itu maksud saya. Yang ni kita panggil ikan sesumpit. Dia ada tompok hitam di badan dia. Bagian atas. Ni tompok hitam. Lepas tu dia ada kuning-kuning sikit kan. Lepas tu muka dia macam ni. Seakan muka Farid. Ni muka dia. Jadi ikan sesumpit ni, macam mana dia memburu makanan. Dia ni pemakan serangga, betul? Betul. Okey, dia pemakan serangga. Jadi kalau ada serangga contohnya, dia akan lastik air daripada sini. Okey. Dia akan lastik air ni. Kalau tengok ada serangga dekat sini, dia akan tembak. Piop. Ada bunyi. Tapi betul. Kalau tak percaya, boleh tengok ikan sesumpit. Sebab saya sendiri ada pengalaman nih dengan ikan nih. Tengok. Bapak saya lah. Masa itu dia tengah mancing malam. Jadi dia kasih gerak-gerak jari lah. Kasih gerak-gerak jari tiba-tiba basah. Kena air lah 2-3 kali. Jadi dia pun suluh. Tengok ikan sesumpit. Sumpit jari. Ni lah dia ikan sesumpit. Siapa-siapa nak tahu lebih lanjut lagi pasal nama saintifik dia, korang boleh cari lah ikan sesumpit. Okey, kita riliskan dia.
Lawa ikan ni. Mati dah. Okey. Mati. Tak mati dah. Mati dah. Okey. Udah mati. Dia koma sekejap eh. Mesan, terkejut. Jom. Teruskan Nak cari perjalanan. ular tapi jumpa macam-macam. Okay guys, tadi kita pergi ke paya bakau sebelah ni, tapi tak ada jumpa ular tu lagi. Yang kita jumpa selain daripada ular tadi, ikan tu apa semualah. Jadi kita cuba berpindah ke next di sebelah kanan. So kita masuk dekat tempat depan lagi deh. Jom. Let's go. Seko teh. Oh, banyak air. Air banyak. Dalam ah. Dalam. Sana dalam. Tapi kita mau cross ke kita mau turun? Tak sedalam cintaku padamu. Wow. Cia. Kita cuba nasib sebelah ni pula. Mana air dia ni? Panas. Oh, besar ni. Cepat. Ketam besar. Besar ni. Grade A, geng. Kau dapat apa ni? Udang. Udang harimau. Gop. Tahan. Besar ni. Besar bas. Mari jangan re putus. Boleh. Putus tangan re. Boleh. Belakang. Memang belakang. Besar bas. Dia lawan ni. Okey. Berani mu ni. Ah. Cabut kaki dia. Ketan nipah memang grade A, bos. Ni bau king crab. Alhamdulillah rezeki. Tahu tak berapa puluh sekilo ni? RM40 sekilo. Malam ni memang tak cari ular dah kita deh. Biasanya lah. Saya akan buat macam ni. Buat deh. Biasanya. Jangan re, jaga re. Ja. Kepik dia tu. Arif ni semua boleh. Jangan re. Allah, kata sana re. Dah lah bawa guni ni. Allah. Besar. Bapak besar. Rezeki malam ni. Masuk dia seekor penuh karung. Tak apa, jom. Kita teruskan misi kita. Malam ni aku rasa tak terlaksana dah misi ni. Misi ni rasanya misi mencari ketam. Dia kalau benda kita cari ni susah nak dapat. Cuba masa tu kita nak cari. Dapat. Macam-macam spesies lagi ada. Benda? Dapat lagi udang harimau. Aku rasa malam ni tak jadi kerja dah malam ni. Ini dia anak udang harimau. Biasanya buat pancing besar ni biasa orang jual RM1 ataupun RM1.5. RM1 sudah begini? Ya, seekor. Umpan hidup. Bubuh lah ni. Malam ni balik pukul 3-4 pagi, Maggi. Memang ya. Mana ular ni? Udang kering. Apa? Ular? Tu. Ni. Tengah makan ketam ke? Makan ketam Alhamdulillah rezeki subscribers. Okey, inilah ular yang kita cari. Cikgu tengok apa tadi tu? Mana? Yang sini tadi cikgu sulung. Bukan? Bukan. Tak nampak apa-apa. Tak nampak lagi. Sebab saya jalan sana, awak jalan tepi ni. Tengok ni. Kedudukan dia sangat-sangat lawa. Dia ni adalah spesies ular air paya bakau. Tengok bahagian kepala dia. Macam anjing. Macam anjing. Okey, saya pun tak pasti kenapa nama dia dipanggil ular air muka anjing. Nama saintifik dia, geng, unik sikit. Cerberus ringchop. Cerberus ringchop. Okey guys, kalau saya tengok sebab apa dia dipanggil ular air muka anjing ni, mungkin daripada dia punya nama saintifik jugalah. Mungkin lah sebab nama saintifik dia Cerberus. Cerberus ni adalah spesies anjing lah. Spesies anjing. Hebat daripada aku kau ni. Anjing dia ni. Aku tak pernah tahu. Bukan ular ni, anjing. Okey, dia punya nama Melayu dia iaitu ular air muka anjing. Okey, nama English dia iaitu dogfish water snake. Jadi dogfish water snake ni kau boleh tengok sendiri sebab apa dipanggil dogfish. Adakah muka dia macam anjing? Dan satu lagi, kalau saya tengok memang muka tak sama macam anjing lah. Ular lah. Memang jauh beza lah. Jauh beza tengok lah. perwatakan dia punya fizikal pun ular lah. Okey. Jadi lepas tu kalau kau tengok kebanyakan spesies ular air ni mata dia berada di atas. Atas dan rapat Lepas tu satu lagi, kalau kau tengok betul-betul tengok pada kedudukan pada sisik dia ni, kalau siapa pernah pegang, Allah.
Ini. Run. Kejar, terlepas. Wah. Oke guys, kamu tahu kenapa sipu kita lepas tadi? Dia ini jenis takut lintah. Jadi dia punya anggapan ular air ini macam lintah. Sebab tuh tadi kalau tengok dia dah kan pegang. Ular ini dia rasa dia lain sikit guys. Belit. Ular ini rasa dia lain sikit. Tak apa, kita cuba selamatkan dia je. Okay. Tengok aku terpaksa tadi hari ambil bubur dalam laut tu senang. Tapi kesian dia kepala dia lekat lah. Jadi tak apa. Kita cuba buang Kita balik. buka dulu lah. Kita buka dulu lah. Allahu akbar. Kesian dia. Ni pegang ni. Kalau ya pun ni ular sipu. Aku tahu lah tapi rasa dia macam lintah. Walaupun sisik dia kasar tengok. Ni sisik dia kasar. Tapi kebanyakan ular air ni memang aduh. Tak boleh. Aduh. Pegang. Kita mau buka. Tak lepas ketamu ni. Oi, gila mau lepas bos. King crab tu. Yang ni kena buka slow-slow lah. Aku niat tak nak pegang tadi. Hari niat nak shoot dalam air je. Tapi dah terlepas tadi. Berkejaran. Macam kejar ikan Arapaima. Sipu memang dia nak kejar lah. Kalau terlepas-lepas lah. Begitu dia nak kan pegang. Aduh. Sipu. Aduh. Ular ni tak bisa. Tapi kulit dia tu aku rasa macam lintah. Tu yang aku tak pegang. Okay. Masalah. Kalau spesies ular ni kebanyakan Haris yang aku pegang. Percaya. Percaya. Kita lah mangsa keadaan. Okey, kita identify sikit lagi. Okey ni. Tengok ni, kita tengok dengan jelas bahagian badan dia ni kulit dia agak kasar, kesat-kesat. Tapi kulit dia ni dia kesat macam lintah. Tujuan apa sebenarnya kulit dia macam ni? Ni tujuan dia untuk membelit dia punya mencekam ikan yang dia makan. Kalau kulit dia macam ular sawa, memang mudah lolos lah. Mudah terlepas lah ikan yang dia belit tu. Ketawa ikan tu. Kebanyakan spesies ular air ni, kalau kita tengok mata dia kecil je duduk bahagian atas. Kalau kebanyakan ular darat yang lain, mata dia berada sini. Tapi tengok kalau spesies ular air, kebanyakan spesies ular air apa Riz? Ular air pelangi. Wah, ular air pelangi. Yang tu lagi berada dekat atas-atas. Dengan satu lagi ular puffis. Bukan. Guni buruknya. Ni elephant trunk. Elephant trunk. Mata dia dekat atas kalau spesies ular air. Kalau korang pergi mancing ataupun menjala ataupun mencari udang, jangan takut lah kalau jumpa dengan ular ni. Kalau dia nak datang makan tempat kita menjala, bagi je. Dia tak akan usik kita. Dia tak akan usik kita ataupun tak akan mengancam kita. Dia hanya nak makan ikan tu saja. Lepas tu satu lagi, ular ni non-venomous, tidak berbisa dan potentially not dangerous. Tidak berbahaya, langsung tidak membahayakan kita. Cuba tengok bagian bawah dia. Okey, kita tengok bawah dia. Lain yang biasa. Biasa putih ya bawah ni. Ni, ini bahagian bawah badan dia berbatik-batik, bertompuk-tompuk macam ular sawa batik. Okey, yang ni habitat dia di payau bakau. Kita tahu di payau bakau. Tetapi tempat persembunyian dia sama ada di dalam lubang tanah ataupun di bawah kayu-kayu yang ada di kawasan dekat air itulah. Kayu-kayu yang reput ke apa ke, dia akan duduk dekat bawah tu. Dan tempat ni, kalau subscribers boleh tengok tempat ni tengok air dia luas So sekarang ni air dalam proses nak surut. Masa air surut sepenuhnya, dia akan duduk di celah-celah pokok bakau dalam lubang tanah ataupun di bawah apa-apa macam kayu ke apa kan, dia akan duduk bawah tu, dia akan menyorok bawah tu. Okay guys, yang ni size dia kita dapat anggaran saya dalam 50 cm lah ni. 50 cm. Dia boleh besar lagi lah. Nak cakap besar sangat sampai besar lengan tak ada dah. Tak ada lah. Kebanyakan kalau kita pergi buat aktiviti contoh menjala kan. Paling-paling besar pun aku jumpa 2 jari. Ya. Ada tak yang kau jumpa lebih daripada besar lagi daripada aku jumpa? Ada. Besar mana? Selepas telan ikan. Telan ikan tu apa? Telan ikan. Telan ikan. Lepas dia telan ikan, dia besar. Telan ikan aku bunyi. Rupanya telan ikan. Biasalah orang Sabah kan, dia lain sikit logat dia. Jadi itu sajalah yang kita boleh kongsikan berkenaan spesies ular dog-face water snake. Tapi sebelum tu guys, saya mau juga bagi sipu kita pegang. Pegang boleh. macam ni. Aku boleh pegang. Boleh pegang. Pegang. Boleh pegang. Tapi tunggulah dulu. Alah, mau bagi sipu, pegang lah sipu. Tak ada. Aku pegang sikit-sikit boleh. Untuk spesies ular air ni. Kalau banyak-banyak
bukan level aku. Nak Aduh. pegang ular air ni sebenarnya. Jaga Farid, kita kena buat snack confidence semula dengan Zipo ni. Kalau ular air bukan level aku. Takkan nak bagi ular air. Allah. Aku ular senduk kat atas je. Ular senduk dengan lepas. Aku ular senduk dengan king cobra. Okey dah re. Takkan kau nak bagi aku ular air re. Alah, Benda ular air. kecil. Alah, kecil. Kicik. Tadi dia kesebiar je. Lepas. Tapi dia dah kejar. Kebiasaannya guys, kalau ular bukan ular air, Sipu ni, kalau ular lepas dia kejar. Dia kejar dulu. Tadi cerita dia, aku try pijak ke kaki dah. Tapi tak kena. Aduh, rusak lah. Lepas je lah. Lepas saja. Lepas je lah. Ni lepas atas ni. Kita tunjuk kepada subscribers. Alang-alang tu kita lepas. Arif, keletihan dia Arif. Awak cekik dia kau-kaunya. Bukan. Kita pegang je, tapi sebab dia apa? Okey, dia aktif. Dia cuba melawan. Dia aktif tengok. Tengok dia cari lubang Tengok dia cari lubang. Tapi cantik juga kalau tengok dari jauh. Unik. Aku suka ular ni. Unik dia bahagian mata dia je. Bahagian mata dia sangat-sangat unik. Kalau spesies ular air ni, dogfish water snake. Oh, pelik nama dia. Ular air muka anjing. Tapi kalau kita tengok ekor dia macam biawak. Kau perasan dia? Kalau kita tengok dia punya susunan sisik ni pun dia dia macam lurus je. Dia tak macam ular lain kita tengok macam dia lekuk-lekuk tu kan. Tapi yang ni kita tengok dia lurus je. Tengok tarik je. Boleh nampaklah lain susunan sisik dia. Mungkin salah satu dia punya tu juga tu fungsi untuk dia grip tu. Ya, dia grip mangsa dia. Okey, subscribers, ular dah dapat, ketam pun dah dapat, tetapi Allahu Akbar. Besar tu ni. Allah. Wish, jaga re. Kepiting. Kita selesai masalah dunia ni sekejap. Kita lock dulu dia punya sapit. Oh, Arif berani tengok. Aku memang kalau benda-benda gini tak percaya. Bukan tak berani, tak percaya. Kita sebenarnya bukan target nak cari ketam pun. Target udang je kalau ada tadi. Tapi dah dapat rezeki. Jaga re. Yang ni kalau kepik ni putus tangan ni. Okey, terima kasih. Selesai masalah. Dogfish water snake bagi aku dogfish water snake ni ular yang sangat unik Terutama dua perbezaan dengan ular lain, terutama di bahagian ekor, dan yang keduanya adalah di bahagian kepala dia. Bahagian mata dia, bukan kepala dia. Kepala dia tu normal lah. Bahagian mata dia tu. Oh ya, ada ketam tepi dia. Tu ketam. Kita panggil ketam apa ni? Ketam. Yang penting bukan ketam kayu. Bukan ketam kayu. Okay. Tapi ketam batu ada. Ketam batu, ketanging. Biasa panggil ya. Jom teruskan pencarian. Kalau ada lagi, kita cuba lagi dapatkan ini. Dan kalau ada apa-apa ular lain, contohnya shore pit viper, ular kapak bakau. Dan yang ketiga, mangrove cat snake. Mangrove cat snake. Okey. Ada satu lagi biasa juga. Apa lagi? Jumpa kalau di kawasan air atau bakau ni, ular sawah. Ular sawah tu mana-mana tempat ada. Itulah. Shopping mall pun ada ni. Dah. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita pada malam ni. Mana tahu ada rezeki lain lagi. Jom. Sekarang ni pukul berapa ni? Pukul 1 pagi. 1 pagi. Jadi masa ni kita belum temui jejak yang lain. Tadi kita jumpa pukul berapa ni? Cerberus rincop. Tahu pukul berapa ni yang kita jumpa ni? Pukul 12. 12 belum kita. Pukul 12. Kita dah jalan 1 jam lah. Jadi tak apa lah. Kita malam ni kita target pukul 3 pagi dah. Pukul 3 boleh. Target pukul 3 pagi. Kalau tak jumpa juga sampai pukul 3 pagi, kita akan stopkan kita punya perjalanan pada malam ni. Laluan kali ni betul-betul mencabar, bos. Dengan tombaknya, dengan ketamnya, dengan lumpurnya, dengan bakaunya. Aduh. Lubang benda gini deh, lubang ketam ah. Mana? Oh, kaki aku sakit. Lubang ketam deh. Kebiasaannya lah. Besar. Kaki boleh masuk. Aku rasa terrela boleh U-turn ni. Jom. Guys, kita dah habis survey di port yang kedua. Jadi sekarang ni kita akan survey di port yang ketiga. Jom. Lokasi yang ketiga. Dia punya anak sungai dia luas sikit. Air tengah surut besar ni. Tengok air turun laju. Tu air turun laju. Air surut besar.
Bila air surut besar ikan tu orang habis. Dia ikut air. Tu apa benda? Aduh. Ya. Allahu Akbar. Sakit lah. Sipu tangkap ikan ya? Bukan tangkap ikan. Jadi? Aduh sakit lah. Ha. Tiram. Tiram. Apa benda mata dia? Tu. Oh, burung. Burung ke musang? Musang. Tu mata dia lawan mata tu. Musang. 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 Lari dia patah balik. Aduh sakit bas. Jom. Ni tak tahu apa jenis nama pokok ni. Yang ni pokok yang cuba menjadi bakau. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Harus. Mana? Aku nampak satu benda. Garang bosku. Cantiknya kamu, beb. Aku nampak belang-belang ini. Dia jalan. Kulit dia kilat. Senang nak nampak. Dia guys. Bila kita jumpa ular liar ni dengan ular yang dalam sangkar kita tak sama. Lain. Tengok ekor dia gedik. Tengok ekor dia gedik. Lain. Situasi ular lain. Yang dalam sangkar. Kita rasa lain. Feeling dia tu lain. Tengok ekor dia gedik. Marah. Tengok ekor dia marah tu. Dia tunggu nak attack je. Dia sampai ni dia dekat muka. Jangan attack sini sudah. Dekat ni. Habis kotor baju aku. Jauh. Jauh attack dia tu. Jauh. Tengok dia punya S dia berapa panjang tu. Mungkin subscribers dan viewers pernah tengok spesies ular ni. Dan ular ni sangat familiar dalam channel Squawk King Cobra. Ular ni kita panggil ular punti, ular tiong, ular cemai, ular cincin mas dekat Sarawak dia panggil ular kengkamau. Mungkin ramai yang dah tahu dalam channel Squawk King Cobra ni lah. Tapi ular bakau. Ular bakau pun dia ada juga. Kalau translate daripada nama English dia direct kepada nama Melayu lah. Ikut dalam buku ular bakau lah. Bukan ular syurga. Dia spesies ular ni nama dia mangrove cat snake. Okay? Nama saintifik dia Boiga Dendrophylla melanota. Garang kau. Tengok warna dia. Dia ni aku rasa baru lepasan ni kulit juga ni. Sebab tengok pada warna dia tu. Hijau dia, biru dia. Biru, hijau, kilat-kilat dekat badan dia tu. Timbul. Okay, ular ni dia berbisa. Tapi bisa dia tidaklah sekuat bisa seperti ular terung selah, ular senduk kan. Bisa dia hanya untuk membunuh makanan-makanan yang kecil saja. Contohnya spesies ular ni dia makan burung, dia makan telur, dia makan tikus. Dan yang paling special bagi ular ni dia makan apa ni? Dia nak lagi. Biar. Tak apa, tempat ni lapang, tak ada masalah. Kita follow dia. Aku berangkat sama dia. Mau pergi mana Diam. Sekejap je. Aku perlukan kau sekejap saja. Aku tak nak lama. Aku tak nak ambil kau pada hari ni. Sampai. Jangan. Minta tolong jangan. Sampai ni dia nak bagi ni. Boleh main lapur Oi, kau ni. Mana mau lari Gangster bosku. Jangan lari. Jangan lari. Ekor dia libah-libah ni sebagai tanda amaran dia marah kepada kita. Memang kepada ancaman dia. Dan satu lagi guys, ular punti ni walaupun bisa dia tidak kuat tapi dia boleh memakan spesies ular lain. Lepas tu satu lagi, dia adalah pemburu di malam hari. Kita panggil dia dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa saintifiknya iaitu nocturnal, aktif pada waktu malam. So, ular ni dia bukan saja duduk di dia nak lari. Ular ni dia bukan saja duduk di kawasan paya bakau, spesies ni juga dia duduk di kawasan paya nipah, di kawasan sungai. Habitat dia adalah
berdekatan dengan sumber air. Jadi tak kisahlah air tu air payau ke ataupun air tawar ke, memang habitat dia. Kamu lawan ketam kan? Apa nih? Jangan main-main bosku. Oke, satu lagi tambahan. Lekat. Sudah. Senang cerita, ular ni dia di mana ada sungai, insyaallah ada dia. Di mana ada sumber air. Asal ada sumber air mesti ada. Jadi pernah berlaku satu kejadian, kita menyaksikan sendirilah. Ular ni macam udang juga. Makan kawan sendiri, bos. Dia makan kawan sendiri, betul. Itu kita simpan sekali. Dan berlakulah kejadian di mana dia membunuh sesama dia sendiri. Mana sesama dia? Nggak tahu lah sebab apa, sebab cewek ke apa kan. Ikut dia lah. Iya. Okey, dan satu lagi. Maksimum bagi ular mangrove cat snake ataupun Boiga Dendrophylla melanota ni iaitu 2.5 meter. Jadi boleh tahan lah. Boleh tahan lah. 2.5 meter ni kita letak lebih kurang 2 depa dia lah. Ada 2 depa lebih lah. 2 depa setengah 2.5 meter. Saya yakin semua subscribers dah kenal sangat dengan spesies ular ni dan selalu kita tunjukkan dalam video-video yang sebelum ni. Tetapi kita fokuskan kepada orang yang tak pernah tahulah. Okey. Yang ni ramai orang tertukar dengan ular kata tebu. Ular kata tebu, yang ni kuning dengan hitam dia ni. Ni kuning hitam. Yang ni hanyalah jalur saja. Jalur saja, betul. Ya, betul. Tapi kalau bagi ular kata tebu, kuning besar ni dan hitam besar ni juga. Kalau kita tengok dia punya ekor. Kalau ketam tebu, ekor dia macam ni. Bulat, dia bukan tajam begitu. Dia tumpul. Dia tumpul lah. Yang ni ekor dia halus dan tajam. Jadi sini kita boleh nampak banyak perbezaan lah. Jadi untuk yang baru tahu, jangan tertukar dengan ketam tebu. Ketam tebu jangan tertukar. Subscribers, ular mangrove cat snake ni, dia adalah spesies ular yang sangat-sangat fokus kepada cahaya lampu. Bukan cahaya lampu sebenarnya. Haba dari cahaya lampu. Haba yang dihasilkan oleh cahaya lampu. Contohnya macam ni, bila kita buat aktiviti dekat hutan ke apa ke, dekat kawasan mancing, dekat kawasan tepi tebing sungai. Jadi dia akan datang ke tempat kita. Dia ingat cahaya lampu ni adalah makanan dia. Dia pun akan follow cahaya lampu ni. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ini ular bukan petir. Jangan risau. Kita biarkan dia dekat sini. Biarlah dia sini. Dia pun sedang marah. Waktu-waktu memburu kena kacau. Ni waktu dia memburu. Sorry-lah. Sahabat-sahabat tengok tadi, masa permulaan yang kita jumpa tadi, dia tengah berjalan. Sebab ular ni sangat-sangat aktif pada waktu malam. Yes. Ular nak berjalan juga. Menyusun. Aku salah ayat sikit je. Okey, subscribers. Jadi itu je lah deh. Sekarang ni pukul 2.30 pagi. Jadi saya rasa cukup lah perjalanan kita malam ni daripada pukul 11 sampai pukul 2.30 pagi. Lebih kurang 3 jam setengah. Tapi kita hanya dapat 2 spesies ular. Yang pertama tadi iaitu dogfish water snake dan yang ni lah mangrove cat snake. So kita berharap lah sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan pada malam ni boleh memberikan manfaat kepada semua viewers dan subscribers Squad King Cobra channel. So kita jumpa di next video. Next video. Pohon kita tak boleh bawa malam-malam. Orang lama. Okay, kita jumpa di next video Squad King Cobra channel ular anda. Terima kasih support. Bye bye. Zas.